Okey, baik, kita beralih pada contoh yang kedua untuk cara penyelesaian standard matrix iteration method. So untuk contoh yang kedua, apa dalam soalan minta adalah berkaitan dengan mengira fundamental lowest natural frequency. Untuk kes ni, ia telah tetapkan bahawa nak cari lowest natural frequency. So bila lowest natural frequency, ingat dalam minda para pelajar perlu letakkan bahawa kita akan masukkan K inverse 1 dalam general equation. Dan dan seterusnya apa yang kita nak find? Kita nak find dia punya omega natural frequency menggunakan rumus 1 over omega power of 2. So soalan yang sama untuk example number 1, basically kita ada dua mass, iaitu mass yang pertama dan mass yang kedua. Saya pun dah ajar para pelajar macam mana para pelajar nak wujudkan equation of motion menggunakan matrix straight away. So yang ini adalah 2 degree of freedom system. Untuk case 2 degree of freedom system, dan seterusnya indication pun telah diberikan, iaitu nilai untuk K, nilai untuk K1, K2, K3 dan M1 dan M2 telah diberikan. Semua nilaian soalan adalah sama dengan contoh yang pertama. So saya rasa kita boleh cepat sikit explain untuk penerangan berkaitan dengan soalan. Kita pergi kepada cara penyelesaian. Okey, cara penyelesaian seperti biasa trial vector telah diberikan, iaitu negatif 2.1, 0.9. So seterusnya bila kita dah tahu, kita dah berikan dalam soalan trial vector adalah negatif 2.1 dan 0.9. The next step adalah pastikan pelajar-pelajar cari equation. Sebenarnya yang ini adalah K inverse. So K inverse, so yang ini adalah matrix mass. So dan yang ini adalah trial vector. So ada matrix 2 by 2 didarabkan dengan matrix 2 by 2 dan didarabkan matrix 2 by 1. So boleh solve lah equation ni, jadinya akan dapat matrix 2 by 1. So untuk this case, bila pada pelajar selesaikan, pada pelajar akan dapat negatif 0.061 dan 0.034. So pada pelajar kena tentukan which one is the highest. So bila yang paling besar adalah negatif 0.034. So 0.034 ni dia akan jadi normalize. Normalize supaya ianya akan dapat trial vector yang baru. Dalam kes yang pertama, trial vector yang baru adalah negatif 1.794 dan 1. Dan seterusnya repetition of work iaitu iterate job, dan yang ini adalah sama, value yang ini adalah sama. So basically yang ini boleh buat, kita boleh copy and paste, dan value yang berbeza adalah value yang ini. Vektor yang ini para pelajar kena pastikan ambil daripada penyelesaian yang pertama, the first iteration. So bila dah buat first iteration, para pelajar akan dapat value yang kedua, iaitu vektor yang kedua. So kita kena pilih, iaitu 0.057 ni adalah yang paling besar. So kita normalize kan, kemudian akan dapat trial vector yang baru. Dan buat benda yang sama, repetition of job. Kita iterate sampai bila kita nak stop, sampai kita dapat value yang tak berubah. Contoh untuk case ni, yang ini adalah 0.883, okey. Yang ini pun adalah 0.898. So kalau tanya saya boleh accept lah. Accept bahawa perubahannya lebih kurang dalam 2 titik, tiada perubahan dalam 1 titik perpuluhan ataupun 2 titik perpuluhan. So kita stop sampai sini. Kalau pelajar tak stop, tak tahu sampai bila kita boleh stop. Kalau boleh jumpa saja 2 titik perpuluhan ataupun 1 titik perpuluhan yang sama, make sure para pelajar boleh stop. Dan kemudian bila pelajar stop, pelajar kena jadikan yang ini adalah indikator adalah omega, ataupun ini adalah indikator yang kita nak cari, ataupun, dan kemudian para pelajar kena masukkan dalam equation ni. Ingat bahawa saya dah remind balik pada slide yang sebelumnya, 1 per omega power of 2 ni adalah untuk the lowest natural frequency. Dan seterusnya bila pelajar selesai, pelajar akan dapat omega n equals to 2.5.24. Dan seterusnya pelajar cari natural frequency dengan menggunakan rumus omega equals to 2 pi f, dan kemudian pelajar akan dapat the lowest natural frequency. Sebab tu dalam kes ni ada 2 degree of freedom system. Basically ianya akan dapat 2 natural frequency lah. First the highest one, the second one is the lowest one. Tapi kalau ikutkan dalam betul-betul the actual practice on site, sistem ataupun machinery, ianya akan melalui fasa yang rendah dulu lah, iaitu the lowest natural frequency, dan kemudiannya bila depends on the rotating per minutes required by that particular machine. So kalau dia melebihi ataupun menghampiri pada natural frequency number tu, ianya perlu diselesaikan, di mana kalau menghampiri pada
natural frequency yang rendah ataupun yang tinggi, ianya boleh menyebabkan resonance.